Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Coach Saiful. Sekali lagi kita berada dalam edukasi pelajaran yang kedua. Okey, pagi tadi kita dah belajar dekat sini. Okey, arahan kenaikan kat sini ya. Sini ni arahan kenaikan. Okey. Kemudian dia terjun, kemudian dia buat arahan penurunan lagi. Dan akhirnya dia ni kira tanda-tanda dia nak apa patah balik lah kan. Okey, ini pun sama dia dah buat satu arahan penurunan. Okey, jadi kita tengok dulu dekat H1 apakah dia punya apa yang dia buat. Okey, kalau di H1 candle ini candle yang sebelumnya dia buat arahan kenaikan ni arahan kenaikan. Ekor depannya ke bawah, dia suruh naik dulu. Okey. Macam itulah juga dengan yang ni pun dia nampak macam jika pukul 6 nanti dia masih dalam keadaan stay macam ni dia akan turun balik. Okey. Okey, kita tengok H4 apa dia sedang buat. Okey, H4 tak ada apa-apa yang menarik yang kita boleh tengok kat situ. Okey, kalau ikutkan tengok dekat garisan-garisan tu dia dalam area sideway lah. Okey, kita kembali ke M15 lah. Jadi ini adalah time frame yang saya selalu trade. Okey, time frame yang biasanya saya trade iaitu time frame 15. Okey. Okey, okey, jadi saya tak nampak menariknya nak masuk kan. Kita tengok dulu dalam paper yang lain, antaranya yang apa tu yang apa tu spread dia kecil antara spread kecil Bitcoin, USD, kemudian Solus ni, okey, apa lagi BUSD ni besar juga dia punya spread dia. Atom ada sedikit, ada USD pun spread dia jauh juga. Dog pun lagi jauh rasanya. Okey, spread tinggi. Dot USD pun okey, sedikit tinggi. So yang ni memang jauh spread dia jauh sangat. Yang ni pun okey, masih okey. Ni pun buat arahan penurunan, okey, perubahan. Okey, cuma saya tak masuk disebabkan dia berada dalam area uptrend. Okey, dia cuma boleh turun sekejap, dia touch kat merah tu dia naik balik. Itulah yang saya tak berminat untuk masuk. Kemudian ETHUSD pun dia buat arahan penurunan. Okey, macam tadi dia cuma nak touch hitam atau merah sekejap je, dah pum dia naik balik. Okey, sebab dia sudah pun berada dalam area uptrend. Dia dah melepas ini dan dah berkembang apa nama ni, MA ni dia berkembang dah. Bila dia berkembang tu maksudnya trend dia dah mula berubah lah. Okey, yang ni pun okey, spread dia okey. ETHUSD, FILU pun okey, spread dia okey. Okey, jadi saya FILU ni saya akan masuk kat sini. Sebab apa? Sebab pertama sekali dia dah pun terlampau jauh dah. Dia dah naik jauh. Kemudian kalau tengok di RSI pun dia dah melepasi 70. Orang kata, dan dia punya bukit ni pun dah besar dah kan. Jadi sampai masa dia nak jadi bukit kecil balik lah kan. Macam ni lah bukit ni, dia dah besar, dia akan kecil balik lah. Dia pun dia akan naik, dia akan turun balik kan. Okey, FILU ni kita boleh masuk. Tak kita tengok yang lain dulu. Kok ada yang lebih menarik. Okey, ni pun tak menarik sebab dia pun dah mula nak buat uptrend. Link USD ni, NEO. Okey, NEO pun tak apa menarik nak masuk. NEO, Solus ni pun tadi macam tadi juga, lebih kurang macam yang lain-lain. TRX, okey, spread dia tinggi. XLM USD pun spread dia pun boleh tahan.
SMR USD pun okey. Jadi saya ingat saya masuk yang link USD. Okey, link USD bukan. Mana tadi ya? Link Filus. Bukan Filus lah kan? Filus. Okey, jadi saya akan masuk di sini. Okey, sebab tadi dia punya confluence dia, confirmation dia yang pertama. Kita kena perlukan beberapa confirmation untuk kita masuk. Kalau kata kena stop loss tu, kita berpuas hati sikit berbanding kita masuk tanpa ada confluence ataupun sebab musabab yang apa tu, yang puas lah. Okey, sekali lagi kita tengok. Okey, dia berada pada kawasan terlebih beli. Okey. Dan RSI pun sama, bukit ni pun sama, dah terlampau tinggi. Okey, kemudian dia buat pula arahan penurunan. Okey, kalau di sini kita tengok pula candle yang 5.45 baru ni, dia dah buat arahan kenaikan. Okey, kat sini arahan kenaikan. Jadi saya tak berencana untuk masuk dulu, nanti bagi dia, biasanya dia akan settlekan yang arahan kenaikan yang terkini dulu. Dia akan naik dulu seberapa banyak kan. Lepas habis candle yang ni, barulah dia akan dalam mungkin candle berikutnya ataupun beberapa berikutnya baru dia akan patah balik. Okey. Jadi saya tunggu sampai pukul 6 saja. Okey, kita tunggu sampai pukul 6 sebab yang ni masih ada arahan penurunan. Dan yang ni pula dia buat arahan kenaikan. Sebab apa? Kita besarkan dulu. Okey. Okey, ini arahan penurunan. Candle ni. Okey, candle ni arahan penurunan. Yang ni. Kat sini pula tiba-tiba dia buat arahan kenaikan. Okey. Tiba-tiba dia nak suruh naik pula. Jadi biasanya candle berikutnya dia akan ikut dia merah ni. Dia akan up dulu. Okey, sebab apa yang ni pun dah ada berada dalam uptrend kan. Dia akan buat kerja uptrend dulu. Okey, selepas dia naik sepanjang yang mana yang dia suka, selepas candle tu ataupun candle yang sama juga dia boleh tarik balik untuk dia buat pin bar ke ataupun buat ataupun terus dia turun ke kan. Jadi kita saya bercadang untuk tunggu sehingga pukul 6 petang. Okey, itu saja edukasinya untuk video yang kedua ini. Yang ni arahannya masih wujud masih berjalan. Okey, jadi dia buat tadi arahan kenaikan dan belum ada ni arahan penurunan tu maksudnya okey, boleh jadi juga ni adalah arahan penurunan yang dia dah buat. Okey, yang ni cuma ni dia bentuk ni pula. Okey, dia buat dia jadi bentuk ke arah kenaikan. Jadi kita hold dululah, kita tak masuk lagi. Jadi saya tak akan masuk dulu apa ni. Relax dulu. Okey, kita tunggulah nanti malam-malam nanti ke. Kita tengok di Bitcoin pun sama. Di Bitcoin pun sama. Kalau ini ikut arahan penurunan. Tapi dia di sini dia buat arahan kenaikan, nampak. Jadi dia akan settlekan arahan kenaikan dulu. Jadi kita tunggu nanti sampai pukul 6 nanti baru kita masuk. Okey. Kadang-kadang dia buat dia naik sampai hujung ni ke ataupun dia turun ataupun lebih sikit ke baru dia turun. Okey. Ataupun dalam 1-2 candle macam tu baru dia terjun balik. Okey, mungkin dia nak selesaikan ni dulu. Mungkin dia nak selesaikan dekat RSI ni supaya sampai ke 70 supaya sampai ke 70 sehinggalah overbought. Okey, atau lebih beli. Okey, banyak sangat orang kata banyak beli tu maksudnya banyak penjual. Okey, banyak pembeli. Okey, banyak pembeli. Barang tak berapa ada tapi pembelinya tu ramai. Okey, makanya harga dia naik tinggi. Itu sajalah pelajaran pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini adalah hari Ahad. Jadi broker yang paling menarik kalau kita nak trade pada Sabtu Ahad adalah broker ni lah, broker Exim Trade.
Sebab dia ada Bitcoin, bertawan Bitcoin yang boleh trade pada hari Sabtu dan Ahad. Okey, ni senarai coin dia. Senarai coin dia. Okey. Cuma kita kena pilih lah mana spread yang tinggi ataupun yang rendah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.